berucap tadi, saudara-saudari telah mendengar ucapan pemimpin-pemimpin yang di awal tentang apa yang sedang pun kita hadapi di negara kita pada waktu ini di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Madanon. Apa dia? Oh, Madanon. Sebenarnya saya sekalian, walaupun kita berhimpun di sini sebagai rakyat Malaysia di Negeri Sembilan, kita sebenarnya berada dalam satu situasi yang amat sukar. Boleh juga dikatakan suatu krisis yang sedang pun dihadapi oleh negara kita. Sama ada kita sedar ataupun kita sedar. Karena sebenarnya dalam tempoh beberapa tahun sebelum ini kita berdepan dengan satu krisis yang melanda negara untuk tempoh yang agak panjang, iaitu pandemik COVID-19. Kebetulan waktu itu saya memimpin negara sebagai Perdana Menteri dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya berdepan daripada tarikh mula saya mengangkat sumpah 1 bulan Mac 2020. COVID melanda negara kita. Satu situasi yang tak pernah dihadapi bukan saja oleh negara Malaysia tetapi seantero dunia. Bagaimana nak menguruskan soal krisis kesihatan yang luar biasa COVID-19 yang tidak diketahui oleh bukan saja kita rakyat biasa tetapi pakar-pakar perubatan dan kesihatan seluruh dunia. Tapi apapun, saya tidak nak menceritakan panjang sangat tentang hal itu kerana kita semua terlibat secara langsung. Tidak ada seorang pun yang saya pikir ada di sini dan di mana-mana terkecuali siapa di sini yang tidak dapat suntikan COVID-19. Tak ada. Semua ada. Jadi bermakna saudara berhutang dengan kerajaan Perikatan Nasional kena bagi sokong 100% dalam pilihan raya yang akan kita hadapi tidak berapa lama. Saya menyentuh soal itu bukan kenapa, karena itu adalah satu ujian bagaimana kerajaan yang dipilih ataupun tidak dipilih tetapi diangkat untuk menjadi kerajaan di waktu itu memikul suatu amanah dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan ini sebaik-baiknya. Bukan saja kita berhadapan dengan masalah krisis kesihatan, kita berhadapan dengan krisis ekonomi yang amat teruk sekali. Ramai yang tidak dapat bekerja, ramai penjaga telah terpaksa berhenti daripada menjalankan penjagaan mereka. Pak Cik Saleh, Mak Cik Tia, ada tak ke sini nama Mak Cik Tia? Saya juga ulang untuk nostalgia memperingatkan kita dalam tempoh yang tidak berapa lama dahulu. Dan itu telah membawa kesan yang cukup besar kepada ekonomi negara kita. Ramai yang tidak punya pendapatan, malahan sebab mereka tidak boleh bekerja terpaksa tinggal di rumah. Jangan pergi ke mana-mana, stay at home. Ingat lagi? Masih ingat orang di Sembilan. Bukan kenapa, ialah kerana situasi dan keadaan luar biasa. Tetapi Alhamdulillah, dengan doa dan berkat usaha kita sendiri, dengan kepimpinan kerajaan yang waktu itu saya terajuni, bekerja sama-sama rapat dengan jemaah menteri, dengan wakil-wakil rakyat, dengan pemimpin masyarakat di semua peringkat di seluruh negara. Maka isu yang agak besar dan berat itu telah pun dapat kita tangani secara yang agak baik sekali. Sebab itu rating Malaysia dalam pengurusan COVID-19 adalah yang antara yang terbaik di seluruh dunia. Ini bukan rakyat masuk pakur rakyat sendiri, tapi ini hakikat kenyataan yang juga
disahkan oleh World Health Organization. Tindakan-tindakan yang kita ambil walaupun menyukarkan waktu itu berkesan untuk menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Malaysia, dan digabungkan sekali dengan tindakan yang kita ambil yang agak tak pernah berlaku dalam sejarah negara, mengeluarkan 8 pakej rangsangan untuk membangun dan membina semula ekonomi kita yang hampir-hampir runtuh pada ketika itu. Ya, kita terpaksa dengan PKP nak macam mana? Kalau kita biarkan, maka kemungkinan sebahagian besar daripada rakyat kita akan terkesan dengan masalah COVID, meninggal dunia dan sebagainya. Kita tidak ada pilihan. Walaupun Anwar Ibrahim bagi saya label saya, dia kata saya ini bapa PKP. Dan ini depan saudara ni. Sebenarnya kalau kita meneliti balik dari soal apa yang telah pun kita lakukan, kalau tindakan-tindakan yang kita ambil itu tidak kita laksanakan di waktu yang agak genting dan kritikal, saya tidak boleh andaikan bagaimanalah situasi negara kita pada waktu itu dan impak dan kesan yang dihadapi oleh negara pada waktu sekarang ini. Mungkin lebih teruk daripada itu. Kita keluarkan 830 bilion nilaian pakej rangsangan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada jadi Perdana Menteri awal-awal kata, saya dah ambil duit masuk poket saya telefon pihak PN waktu itu 600 bilion. Satu pembohongan pertama yang telah disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak ambil tindakan di zaman itu. Tapi yang saya nak ceritakan di sini ialah bukan soal yang sudah pun berlalu, tapi nasib baik dengan tindakan tegas. Kami dalam jemaah Mufti Datuk Azmin ada di sini. Siapa lagi ada di sini? Datuk Taki ada di sini. Datuk Peja ada di sini. Ya. Sudah ramai. Bermesyuarat hampir tiap-tiap hari dan malam. Apa sebab? Karena kita berada dalam keadaan krisis. Dan sebab itulah kita mengambil satu langkah yang agak luar biasa. Alhamdulillah, lepas tempoh hampir lebih 2 tahun, kita keluar daripada situasi yang dikatakan keadaan pandemik COVID dan hampir-hampir sudah pun pulih pada hari ini. Yang saya nak sebutkan sekarang ini, saudara, adalah selepas COVID itu berlalu, kesan kepada rakyat kata masih tidak hilang lagi. Waktu lalu kita mempunyai sejumlah hampir dia kata 40% pada jumlah penduduk dalam negara kita tergolong dalam golongan B40. Sebab itu dipanggil 40% tu B40. Siapa dia B40? Siapa dia? Mereka yang ditafsirkan mendapat pendapatan kurang daripada RM2,300 kalau tak silap saya. Itu ambang yang ditetapkan oleh Economic Planning Unit kalau tak silap saya. Dan sebagian besar itu adalah orang-orang Melayu kita, termasuk orang di Negeri Sembilan, berada dalam keadaan yang miskin. Tetapi kesan pada masalah COVID yang kita hadapi, jumlah pelatusan kemiskinan sudah bertambah. Minta maaflah, jangan salahkan saya. Dan ikut kiraan satu badan bebas membuat kajian yang dinamakan Mindshare, membentangkan satu laporan kepada saya bahawa dalam tinjauan yang sudah pun mereka lakukan, peratusan orang yang miskin sudah meningkat dan bertambah kepada hampir 61%. Saya nak tanya lagi, daripada 61% itu, siapakah kumpulan ataupun kaum yang terbanyak sekarang? Jawab. Siapa? Orang Melayu. Maknanya kelompok orang Melayu yang sudah jatuh miskin, tidak mempunyai pendapatan, tak ada kerja, tak cukup makanan, tak dapat menyara keluarga,
tak boleh bantu anak masuk universiti, tak boleh membiayai kos-kos hidup yang lain. Semakin hari semakin meningkat dan bertambah. Mereka yang duduk dalam kategori M40, M itu medium, pertengahan. Dulunya 40%, sekarang yang 40 dah tinggal hanya hampir 18% saja. Mana pergi yang bagi surat jatuh kepada kumpulan B61. Faham tak? Saya cakap ni bukan telur di 9. Cakap bahasa Johor. Kami faham abang. Standard, bahasa standard. Jadi persoalan yang saya nak sebutkan sini, situasi selepas COVID dan lepas saja diambil alih oleh pentadbiran kerajaan Datuk Ismail Sabri, selepas dialih lepas terbentuk kerajaan yang disebutkan Kerajaan Madanon ini. Ya. Nak kata kerajaan perpaduan, kata orang kata, tak tentu lagi. Ada perpaduan juga. Ada. Kami di dalam parlimen, ada di parlimen ramai. Pakai daun itu. Duduk di sebelah sini pembangkang, tengok di sebelah sana, tak nampak kemesraan. Tak ada rasa seronok bersama-sama, tak ada rasa riang-riang. Pasal hak di situ kata orang kata pun ada Pakatan Harapan, ada DAP, ada Amanah, ada beramnon je lah kat situ juga. Ya, tak malu. Macam mana dia agak pergi masuk ke situ? Itu cerita panjang lain. Jadi disebabkan masalah ini, sekarang ini kita berada di sini. Dalam satu pentadbiran kerajaan, waktu saya mereka kata kerajaan gagal. Saya nak tanya tuan-tuan hari ini, kerajaan hari ini berjaya ataupun gagal? Gagal. Sekali lagi, berjaya ke gagal? Gagal. Sekali lagi, berjaya ke gagal? Gagal. Hancur. Saya tak kata, tuan-tuan kata. Kami kata. Apa ukurannya? Kalau dia berjaya, bermakna hidup kita lagi senang. Oh. Siapa di sini hidup senang? Katakan. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jalan. Tengok dia lagi sembilan. Pasal lagi sembilan pun dia tak berikan oleh sebagian daripada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Madanon tu. Ah. Keadaannya tidak bertambah baik. Tadi Datuk Taki dah ceritakan, dah 6 bulan dah. 6 bulan di satu tempoh yang panjang. Biasanya bila sebuah kerajaan terbentuk, kita biasa tetapkan 100 hari yang pertama. The first 100 days. Siapa pun di mana negara pun biasa dibagi dalam satu tempoh. Nak tengok sama dalam tempoh 100 hari yang pertama tu ada petanda-petanda tak? Bahawa kerajaan itu sudah mula mengambil satu tindakan yang dirasakan melegakan dan juga yang memberikan harapan kepada pengundi yang telah menyokongnya. Tapi apa jadi selepas 100 hari di bawah kerajaan perpaduan? Relax. Apa tuan-tuan dapat? Tak ada. Relax. Relax. Tak ada apa-apa. Cabut dia. Saya sebutkan begitu kerana di waktu kita dulu dalam keadaan krisis juga. Masalah kesulitan memang ada, kerajaan menghadapi masalah keuangan. Tetapi kerana masalah itu melibatkan kehidupan dan nyawa rakyat, kita mau tak mau terpaksa mengambil satu langkah yang agak berani, bawa usul dan juga bentangkan rang undang-undang untuk menguruskan masalah COVID. Belanja lebih daripada 530 bilion. Sebahagian daripada itulah hampir 90 bilion yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam bentuk suntikan wang ataupun fiskal. Yang lain itu dalam bentuk bantuan-bantuan oleh pihak institusi keuangan seperti perbankan. Bila kita berikan moratorium atau pengeluaran wang daripada KWSP, siapa sini nak hendak duit dikeluarkan daripada KWSP yang katakan? Sama. Ya. Semua kita buat kerana kita ambil kira masalah rakyat. Ini kepentingan yang harus diberikan perhatian. Dahlah lepas 100 hari, sekarang sudah lebih 6 bulan. Ini apa hal? Tak ada satu berita yang mengembirakan. Saya tak payah nak cerita terpinci Datuk Azmin dah sebut soal masalah kos sara hidup.
Kami dalam Perikatan Nasional membuat satu kajian. Bila saya bercakap ini bukan lidah saya cakap pandai-pandai itu. Saya bercakap berdasarkan kepada fakta dan kajian-kajian. Dan antara perkara yang paling utama sekali, bila mana kita turun ke bawah bertemu dengan rakyat dan bertanya apa masalah? Nombor wahid, yang pertama menjadi isu masalah mereka ialah kos sara hidup. Betul tak? Betul. Apa makna kos sara hidup? Kos harga bahan-bahan, baik makanan, bukan makanan, ataupun perkhidmatan dan sebagainya sudah naik. Di Sembilan naik dia. Ini banyak suri rumah. Ya. Dia ada tahu. Dia ada lagi tahu sikit tapi suri rumah dia tahu. Nak tahu tanya dia. Berapa harga gula, berapa harga susu, berapa harga telur, berapa harga 1 kilo ayam, daging, ketil, apa semua sekali lah. Mereka akan beritahu kita. Tak ada satu pun petanda yang menunjukkan harga itu semakin turun. Dan saya bersetuju bahawa soal-soal seperti ini ditetapkan oleh keadaan pasaran. Dalam ekonomi dikatakan ada penawaran, supply, ada permintaan, demand. Betul? Tetapi di situ ada satu perkara yang tak disebut peranan kerajaan. Apa peranan dan tanggungjawab kerajaan untuk menentukan sebagai contoh? Menstabilkan harga supaya harga tidak meningkat naik. Kalau ditetapkan disebab penawaran dan permintaan, apakah disebabkan tidak ada supply? Macam isu telur contohnya, yang menyebabkan disebab itu orang tak ada bekalan telur, ataupun disebab harga telur di pasaran melambung tinggi. Apakah cara penyelesaian tadi ialah tunjukkan dengan cara pengimportan ataupun ada cara-cara lain? Itu satu contoh saja. Bukan saja soal telur, sayur, ikan, apa semua sekali saya tahu. Jadi ini satu daripada banyak isu dan perkara yang sehingga hari ini tidak melihat ketegasan. Katalah waktu saya dulu bukan apa, rakyat menunggu bila mana dipanggil saya abah, walaupun saya ya tak apalah panggil abah pada tua menunggu tentang apa pernyataan yang kerajaan nak buat di waktu COVID. Betul tak? Betul. Ada yang beritahu saya minggukan macam ni. Apa minggu lah untuk menjelaskan situasi semasa dan apa langkah tindakan, apa pemberian, apa bantuan yang kerajaan boleh buat untuk menangani masalah keluarga supaya ada makanan di atas meja. There must be food on the table. Ini penting. Kalau kita ada keluarga dengan jumlah anak 4-5 orang, itu kalau satu buah rumah. Kalau banyak rumah lagi banyak lagi. Apakah kita dapat pasti bahawa mereka ini punya cukup makanan untuk keluarga mereka setiap hari? Kerana saya adalah datang dari keluarga miskin juga. Saya daripada Muar, Kampung Bateri. Pak saya cuma hanya agama di masjid dan di surau-surau, tak banyak pendapatan. Saya tahu tentang masalah kemiskinan, masalah kesulitan, tapi ini tidak dapat kita lihat sebagai satu perancangan yang jelas dan tegas. Waktu kita badan kajian, kita bentuk National Economic Action Council. Dato' Azmin pun jadi ahli. Jawatan Kuasa Tindakan Ekonomi yang bersidang tiap-tiap minggu, meneliti apa isu dan masalah dan apa penyelesaiannya. Lepas itu kita umumkan dan ambil tindakan segera dan pastikan kementerian, agensi, menteri, timbalan menteri, pegawai isu bertanggungjawab untuk melaksanakan. Ini saya laksanakan kerana ada pengalaman hampir lebih kurang 50 tahun sudah, baik dalam kerajaan ataupun dalam politik, lebih daripada tempoh masa itu untuk meluruskan masalah negara. Saya faham tentang itu, tapi tengok apa yang kerajaan perpaduan buat pada hari ini. Tak pernah kita dengar apa langkah-langkah jangka pendek dan kesederhana jangka panjang nak dibuat untuk nak memulihkan ekonomi negara kita. Saya sebutkan kita berada dalam krisis kerana ekonomi kita belum pulih. Dan kalau kerajaan pada hari ini kekal sebegitu dan tidak ada
satu langkah tegas, perancangannya jelas. Apa yang akan dibuat dalam tempoh sebulan, 2, 3 sampai hujung tahun dan tahun depan, saya rasa takut, bukan bimbang. Kalau keadaan negara kita akan terus merosot dan kehidupan rakyat kita akan terus menderita. Sebab itu tak boleh tahan lama. Saya sebenarnya pergi ke mana-mana tempat ramai jumpa saya lah, bukan saja di Salam Abah, bukan. Mereka kata apa? Bila lagi Tan Sri? Bila lagi? Saya tanya apa dia? Dia bila lagi nak ambil alih kerajaan ni? Betul tak? Pasal apa? Tak tahan. Kerja tak ada, pendapatan tak ada, barang mahal, anak saya nak pergi sekolah susah, nak pergi masa ini tak ada duit nak bayar. Pendaftaran dan berbagai-bagai isu masalah. Saya kenal itu. Saya kata senang itu, beritahu wakil rakyat awak, adu pada mereka. Boleh tahan lama menjadi tidak? Kalau tak tahan lama, kok apa yang bawa ke situ? Faham tak? Faham? Kita ubah. Itu cerita lain. Jadi ini persoalan. Saya boleh sebutkan banyak-banyak isu lain. Tapi bagi saya yang paling utama, bila mana nak ada PRN di 6 buah negeri yang menjadi sebahagian penting daripada negara kita, ini hari penentu. Penentu supaya rakyat boleh memberikan isyarat yang jelas. Walaupun dia bukan PRU sudah berlalu. PRU mungkin lagi 4 tahun akan datang akan tiba, dan insyaAllah di PRU yang ke-16 Perikatan Nasional kembali semula ke Putrajaya. Sudah tak itu. Sementara belum sampai ke situ, kita berhadapan PRN. Jadi 9 salah satu daripadanya yang ditakdir urus oleh Pakatan Harapan ada UMNO dalam. Ada. Oh, tak tahu. BAP dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita nak menunjukkan ini satu ketika yang penting, rakyat nak memberi isyarat yang jelas. Kalau tidak ada tindakan-tindakan tegas dan segera diambil untuk menyelesaikan masalah kita semua di seluruh negara, terutamanya kumpulan-kumpulan orang-orang Melayu dan bukan Melayu yang miskin, yang susah, bagi syarat jangan pangkah langsung pada pihak PSBN ini. Boleh tak? Nak pangkah siapa? Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Saya tubuhkan Perikatan Nasional. Dan saya tahu kalau hanya setakat menubuhkan bersatu, yang saya pun tubuh selepas saya ditenang dua oleh bosku. Waktu saya jadi timbalan presiden, Datuk Seri Anwar Penakan, apa nama Majlis ini, dia fikir kita dah hati kat situ. Kita tu bukan bersatu sebagai satu parti yang kita boleh membantu untuk membela nasib orang-orang Melayu, Islam dan juga bukan Islam dalam negara kita. Tetapi saya juga berpendapat kalau hanya bersatu bersendirian, bolehlah agak berjaya sedikit. Sebab itu penting ditubuhkan satu gabungan parti-parti yang akhirnya terbentuk Perikatan Nasional, dan alhamdulillah pas agak sehaluan pemikiran. Maka saya berhambat untuk Guru Haji kata, let's get together, bentuk Perikatan Nasional bersama dengan gerakan menunjuk kepada rakyat sekarang ini, rakyat ada pilihan yang terbaik dan lebih baik daripada kerajaan yang sudah lama ada di negara kita. Dia kata sekarang ini sudah ada gelombang hijau. Yang dulu kan istilah gelombang hijau tu Tan Sri. Siapa dia? Lim Kek Siap. Saya tak nak memperselakan soal itu. Tak apa, walaupun ramai komen yang macam ini. Dia kata gelombang hijau lepas di hari 15 ni, kerana seolah ada satu kemarahan pas daripada utara ke selatan. Dia berhenti kat sini sekejap dia, lepas dia akan turun sampai ke sepadan dengan sempurna di Johor. InsyaAllah akan melakukan. Tetapi kenyataan itu dibuat bukan niat baik. Ia ada gelombang.
Tapi bukan gelombang hijau yang dimaksud oleh Nik Syam Tan Sri. Gelombang ialah gelombang rakyat yang mahukan perubahan dan pembaruan. Lepas PRU yang 15 tahun dalam PRN di Nambah. Dia kita ajar betul. Ini disebutkan tadi siapa? Sebagai satu referendum. Walaupun dia bukan pemungutan suara, dia berdasarkan pada peti undi. Tapi peti undi ini akan juga memberi keputusan yang boleh menggegarkan Putrajaya. Setuju. Kerana dia tahu bahawa rakyat sudah malas. Rakyat tak boleh tahan hidup segini baik dan seksa. Tak ada satu idea. Banyak sebab formula tapi tak ada apa-apa. Bercakap selalu tapi lepas tu tak laksanakan. Bohong sejauh kali bohong tuan-tuan. Saya pun dah lama hidup 76 tahun, masih muda lagi. Tapi saya tak pernah tengok keadaan sebuah kerajaan di mana ramai pemimpin cakap tapi tak berupa bikin. Betul tak? Kalau istilah Tok apa dinamakan saya tak nak sebut. Cakap tak serupa bikin. Bila bercakap banyak kali kita dah nunggu tak ada. Wah, dia kata masa kita tengok video banyak suruh yang lain. Ya, tuan tahu kenapa harga minyak tak turun? Tak selesai dengan Perdana Menteri. Coba besok kita menang, tuan Bantan. Menang sebagai sebuah kerajaan. Besok saya jadi Perdana Menteri. Besok minyak turun. 6 bulan dulu, 1 sen pun tak turun. Saya juga Komisi Perikatan Nasional berjanji. Kita kalau boleh tengok balik manifesto Perikatan Nasional yang kita telah lancarkan dulu waktu kempen. Semua kita janji. Kalau kita silap terbentuk sebuah kerajaan Perikatan Nasional, segala apa yang kita janji, yang kita tahu boleh kita laksana, akan kita tunaikan. Tapi malah sibuk kali malam. Apa nak buat? Kita ada 115 kursi yang itu. Entah macam mana tak boleh Perdana Menteri tak tentukan. Tak apa. Itu segalanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ini masih rela. So what is important now? Apa yang penting sekarang? Ini PRN. Apa orang Negeri Sembilan atau Pergi Sembilan kita buat? Ubah, kita ubah. Sama disebut oleh Tok Guru tadi. Keluar beramai-ramai mengundi. Saya serukan semua orang dan khususnya orang Melayu, mesti satu-satunya keluar mengundi. Boleh tak? Boleh. Dia ada sebab musabak tu tuan. Kalau tuan-tuan kata nak berjaya dan semua kursi-kursi Dewan Negeri kita tanding ini, dia kata majoriti Melayu 60, 70, 80% ikut kiraan kasar kata orang tu dah menang dah. Saya tak boleh kata gitu. Tapi ada sebahagian kursi di Negeri Sembilan itu tak segini. Dia ada entah 50% Melayu, Cina dan sebagainya. Kursi-kursi yang segini ini, kalau sekiranya pengundi Melayu utamanya, saya tak kata kawan bukan yang keluar ini, terutamanya pengundi Melayu keluar beramai-ramai 100%. Di tiap-tiap pusat daerah pengundi yang ada pengundi Melayu keluar, nanti tuan-tuan tengok keputusan tuan-tuan. Seronok kita. Semua kursi kita akan sapu bersih. Dan insyaAllah boleh yang mudah bentuk kerajaan di tingkat Negeri Sembilan ini. Jadi Tok Guru jelaskan, it's important, penting. Kita nak ingatkan bahawa Melayu pertama dan juga bukan Melayu, tanggungjawab ini mesti dilaksanakan. Jadi sebaik-baiknya supaya kita dapat menyatakan perasaan kita tentang isu yang kita hadapi dan apa yang kita mahu dilihat berlaku dalam kerajaan di peringkat negeri yang kita hadapi hari ini. Banyak masalah negara tuan-tuan. Saya tak payah nak sentuh. Saya sentuh ekonomi satu-satu. Kalau kerajaan Madanun dipikir dia nak bantu rakyat, itu bukan dulu. Tak payah pergi melawat seluruh dunia pun tak payah. Waktu zaman saya pun tak melawat. Pasal ekonomi, macam mana? Ini kata seminggu dia keluar, minggu dia keluar. Naik heli. Malam saya baca berita, saya rasa juga di sini pasal rasa tak sedap. Waktu Presiden Indonesia datang ke sini Jokowi,
bertemu dengan Datuk Seri Anwar, antara keputusan dan yang telah pergi menterikan ialah soal sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia. Saya faham waktu saya jadi Perdana Menteri, ini adalah antara isu-isu yang masih lagi tak selesai. Ronding, bersetuju sedikit, tak bersetuju sedikit, sampai hari tak selesai. Pasal banyak perkara yang agak sensitif dan dia berkaitan dengan sempadan antara yang berkaitan dengan sempadan Johor dan Negeri Sabah. Saya tak payah nak tunjukkan geografi yang kalau saudara tahu boleh rujuklah pada peta-peta yang ada. Saya tak tahulah sama ada waktu mana dinasihatkan oleh pakar-pakar maritim Malaysia beritahu Perdana Menteri, don't sign, jangan tanda-tangani, tapi dia sign juga, tuan-tuan. Saya ni sebagai Perdana Menteri dulu, kalaulah saya kata saya nak ikut apa kehendak saya buatlah. Tapi dalam perkara-perkara yang menyebut soal dengan isu yang berkaitan dengan sovereignty, sempadan antara bangsa dengan negara yang lain, tak boleh buat keputusan dengan mudah, berkompromi sehingga kita melibatkan kawasan-kawasan kita dah diambil alih oleh orang lain. Saya tak menuduh Perdana Menteri, saya nak minta dia beri penjelasan ataupun beri dataan dan keterangan pada rakyat. Saya terbuka dan tak payah diselindungkan apa yang dia telah menteri dan perjanjian itu, kerana ada laporan yang beritahu pakar-pakar maritim nasihat Perdana Menteri jangan sign. Kalau dia nasihat jangan sign, ada perkara-perkara tertentu saya dah dapat tadi sebahagian pada konten apa perjanjian atau isu bermasalah. Sempadan antara kita dengan Indonesia ialah negara sahabat kita, tapi yang berkaitan dengan kedaulatan dan sovereignty tak boleh kompromi. Jangan mudah-mudah nak bagi walau seinci pun. Betul tak? Saya tak tuduh. Saya nak minta Perdana Menteri jelaskan, betul ke begitu? Sains saja dan tidak ambil kira pandangan pakar. Kita ni walaupun Perdana Menteri, kita tak pakar. Pakar sikit tapi banyak hal-hal tertentu macam soal-soal technicality, soal boundary, soal yang berkaitan dengan apa dia panggil law of the sea, UNCLOS antara bangsa. Dia ada kaitan dengan undang-undang dunia. Jadi kita mesti pandu pada penasihat yang pakar antara bangsa, pakar yang tahu tentang soal sempadan. Saya tak dapat tuduhan, tapi kalau dia berani dia beritahu. Boleh jangan tuduh aku, dia kata. Jadi aku sama betul. Saya tak kata itu kan? Dengar. Saya nak minta DP penerangan. Ada di parlimen ada, mungkin buat dia lagi dekat sini. Boleh bangkitkan di parlimen, tanya dan jelaskan. Nothing to hide. Itu satu saja. Kita nak sebut. Dulu dia sebut balik Presiden China, dia kata jumpa dengan Xi Jinping. Kita sedia berunding tentang soal isu-isu yang menjadi masalah perairan Malaysia dengan negara China. Tak betul. Kita bedah wilayah kita ni, macam Negeri Sembilan, jangan kacau. Kalau Selangor nak ambil sebahagian tanah kita, kita macam yang berlaku, kan? Itu di sini, tapi dekat antara bangsa dan sepadan antara bangsa dengan negara-negara yang lain, walaupun jiran dan sahabat, kita mesti pertahankan hak dan kedaulatan kita sendiri. Jangan bukan hampir $2. Biasa waktu TDP ditahan, tapi ini bukan penilaian kan. Tapi tak apa, saya cuma nak jelaskan situ tentang masalah kita ni. Jadi sebab itu penting, pertama bila sampai katanya Dewan Negeri Sembilan ini akan dibubarkan, saya tak tahu bila. Bulan ni kan? 30 bulan. Bila? 30 bulan. Dah istihar per 30 bulan saya. 30 bulan, maka terbubarlah Dewan Undangan Negeri Sembilan. Bermakna bila terbubar, dah tak ada kerajaan. Kalau ada kerajaan tu kerajaan sementara, caretaker. Pasal hak dan kuasa itu dah dibalikkan semula kepada kita orang Negeri Sembilan yang ada hak untuk mengundi. Jadi kita kena gunakan. Pastikan setiap pengundi-pengundi yang ada di kawasan kita keluar beramai-ramai untuk mengundi supaya kita dapat menentukan masa depan kita yang lebih baik. Ya, mungkin kita nak tunggu perubahan kerajaan di peringkat sesuatu mengambil masa. Kita tunjukkan dulu perubahan kerajaan
yang ada di Negeri Sembilan. Boleh tidak? Saya pikir boleh. Boleh. Data-data yang menunjukkan ada kecenderungan, apalagi gabungan kerjasama dalam Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan juga gerakan bersama dengan badan-badan bukan kerajaan tadi datang ke depan saya selak memorandum pernyataan sokongan kepada Perikatan Nasional. Terima kasih. Kalau mereka dan saya ramai yang akan ke depan untuk memberikan sokongan kepada kita. Dan bagi jentera yang ada di sini, saya berharap sekali-sekali semua bekerja keras. Tak tidur pun tak apalah untuk tempoh 2 bulan ini. Saya fikir ini penting untuk menentukan kejayaan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ada di sini. Syukur kerana sambutan yang agak luar biasa dan doa kita mudah-mudahan kita akan mencapai kejayaan dalam PAN kita yang akan datang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan